minta tukang masak untuk buat macam ni juga tiap-tiap hari. Sebab dia rasa lebih sedap dari hidangan sebelum-sebelum ni kan. Jadi tukang masak tu terpaksa lah buat juga hidangan seperti tu. Tiap hari dia terpaksa hirih jari dia letak dalam hidangan raja tu untuk memuaskan nafsu raja tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Hikayat Buana Production. Hikayat yang dihargai generasi muda, sejarah yang hebat di mata benua. Okey, hari ini kita nak membahas mengenai kisah betul ke Raja Bersiung ni masih hidup. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kat bawah ada butang subscribe. Jadi siapa-siapa yang masih baru lagi kat channel ni, teruslah menyokong kami dengan menekan butang subscribe. Terima kasih. Okey, lanjut. Sebenarnya Raja Bersiung ni mengisahkan mengenai seorang raja yang memerintah sebuah negeri. Raja ni dikatakan seorang yang agak zalim lah ketika zaman pemerintahannya. Jadi pada suatu hari, raja ni minta tukang masak istana dia untuk membuat satu hidangan makan. Jadi tukang masak dia buatlah satu hidangan untuk raja tu makan. Jadi tengah-tengah duk buat hidang tu, tengah-tengah duk potong bawang macam tu kan, tiba-tiba dia terhiris jari dia sendiri dan darah daripada jari dia tu masuk ke dalam hidangan yang raja tu minta. Jadi bila dia nak hantar dah hidangan tu dan masa dah singkat dah, raja nak makan. Jadi dia fikir proceed je lah dengan makanan yang dia buat tu kan. Tak je lah, raja tak tahulah darah dah menitik dalam hidangan dia. Jadi dia hidangkan kepada raja. Tiba-tiba raja tu makan hidangan tu dan dia rasa macam sedap je kan, macam tak sebelum ni rasa dia. Jadi dia minta tukang masak untuk buat macam ni juga tiap-tiap hari. Sebab dia rasa lebih sedap dari hidangan sebelum-sebelum ni kan. Jadi tukang masak tu terpaksa lah buat juga hidangan seperti tu. Tiap hari dia terpaksa hirih jari dia letak dalam hidangan raja tu untuk memuaskan nafsu raja tu. Dan bila tiap-tiap hari duk bulan macam tu, tiba-tiba raja ni tumbuh siung lah dekat dia punya gigi. Nampak lah orang nampak siung dia. Dan raja ni tahu yang dia sedang ketagihan darah. Jadi habislah tiap-tiap malam dia akan keluar cari rakyat dia, dihisap darah rakyat dia. Lepas tu tiap-tiap hari lah berlaku kejadian pelik-pelik. Macam ramai orang mati kan, kena gigit dekat bahagian tengkok. Itulah macam Dracula lah, macam filem Dracula macam tu. Jadi mereka carilah, mereka sepakat nak cari siapa yang buat benda ni kan. Tiba-tiba sepakat malam tu mereka dapat tahu bahawa sebenarnya raja ni lah yang di sebalik kes-kes pembunuhan ni. Jadi mereka ligan, mereka kejak raja tu untuk bunuh dia lah. Sebab apa? Sebab dia telah korbankan banyak jiwa-jiwa rakyat dia. Dan dikatakan raja ni lari lah masuk ke dalam hutan dan dia pegang siung dia, lepas tu dia baling. Lepas tu timbullah satu tempat yang nama Baling. Itulah orang kata sejarah dia macam tu, baling siung dulu. Tapi bila-bila dah lama orang sebut baling siung, siung tu hilang jadi baling saja. Tu tak tahulah, tu biarlah ke tepi kisah dia. Jadi dari kisah Raja Bersiung ni kita boleh ambil satu perumpamaan lah kan, daripada Raja Bersiung ni kita dapat tahu kalau kita bandingkan balik dengan pemimpin kita pada hari ini kan, ramai pemimpin kita pada mulanya memang kata nak buat sesuatu untuk rakyat, contohnya untuk kepentingan rakyat contohnya kan. Tetapi bila dah mereka naik jadi seorang pemimpin, tiba-tiba ada mereka ambil rasuah, ada yang kleptokrasi, menyeleweng duit dan sebagainya. Macam itulah perumpamaan dia. Bila seorang pemimpin ni tiba-tiba dia dah rasa sedap dengan satu yang kotor. Macam Raja Bersiung tu dia dah sedap dengan darah kan. Setiap hari dihidangkan dengan darah sampai dia ketagihan benda tu. Macam itulah apa yang berlaku pada hari ni kalau kita lihat kan. Kebanyakan pemimpin suka melakukan rasuah. Mungkin dia buat sekali dia kata tak apa, sekali je. Tapi bila dah lama-lama dia rasa macam sedap. Sekali dapat rasa macam sedap, kali kedua dapat lagi sedap kan. Lama-lama dia selalu ambil untuk dia sendiri. Jadi lama-lama dia akan tumbuh siung dia sendiri.
apa siung dia, kalau kita nak tak sebagai perbandingan pada hari ini atau metafora orang panggil, orang boleh nampak lah kerakusan dia tu. Rakyat sendiri boleh nampak kerakusan seorang pemimpin tu apabila dia dah suka dengan kemewahan, dan akhirnya apa yang jadi, rakyat sendiri akan menjatuhkan seorang pemimpin tu. Itulah jadi macam perbandingan ataupun metafora yang kita, pengajaran lah yang kita boleh ambil daripada kisah Raja Bersiung ni dengan hari ni. Sebenarnya kalau cerita ni dongeng lah, tapi kalau betul pun betul lah. Tapi apa yang kita nak ambil daripada Raja Bersiung ni adalah pengajaran yang ada dalam dia. Ya, bertepatan dengan tajuk kita pada hari ni. Bukannya Raja Bersiung tu masih hidup ataupun tak, tapi Raja-Raja Bersiung lah yang masih ada lagi pada hari ni. Pemimpin-pemimpin kita ni nampak muka macam baik pemimpin, tapi sebenarnya mereka ada siung mereka sendiri, iaitu mereka nak rakus rakyat, sehingga kan rakyat lah yang menjadi korban. Rakyat makin sesara dengan kehidupan hari ni. Jadi kita sebagai rakyat kena bijak memilih siapa pemimpin kita. Nabi SAW pun bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap daripada kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan ditanya, disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang pimpinannya. Jadi nasihat kepada para pemimpin, jangan sesekali kita cuba-cuba ambil barang yang kotor, cuba-cuba seleweng duit, cuba-cuba nak ambil rasuah. Kerana mungkin hari tu kita rasa mungkin kita nak ambil sikit ya, tapi lama-lama dia akan menjadi akar umbi dalam hati kita, dan akhirnya kita akan tumbuh siung kita sendiri sampai orang boleh nampak siung kita tu, sehingga kan orang tolak kita sendiri untuk jatuh. Mungkin hari ni kita berada di atas, tapi tak mustahil suatu hari nanti kita akan berada di bawah, disebabkan kerakusan kita sendiri, ketamakan kita sendiri. Nabi SAW bersabda, tiap-tiap daripada kita ini adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan ditanya, dipersoal oleh Allah atas apa yang dia pimpinkan. Kalau kita buat baik untuk rakyat kita, insya-Allah Allah akan memudahkan jalan untuk kita masuk ke syurga. Tapi kalau kita menyusahkan rakyat kita, Allah akan beri balasan. Mungkin kat akhirat, mungkin lagi cepat kat dunia Allah dah bagi balasan dia dengan rakyat sendiri menolak kita sebagai seorang pemimpin. Jadi pengajaran kita, kita nak ambil ibrah lah daripada kisah Raja Bersiung ni. Jangan kita ambil dan cuba-cuba untuk buat benda yang kotor sehingga terpaksa mengorbankan rakyat kita sendiri untuk kerakusan, ketamakan kita sendiri. Parti mana pun jadi pemimpin, siapa pun jadi pemimpin, tapi ingat pemimpin, jangan jadi Raja Bersiung.